Okey, kita masuk exercise 3. City convolution integral. Okey. Okey, jadi dekat sini macam biasalah, macam contoh-contoh sebelum ni, soalan dia akan bagi dua signal. Okey. Dia akan bagi signal, satu signal XT, ni signal ST, dan satu lagi dia akan bagi signal HT. XT boleh jadi macam-macam bentuk, apa bentuk saja, HT pun boleh jadi apa-apa bentuk saja. Dan kita ingat bila kita nak convolution, bermaksud kita nak dapatkan satu signal yang baru. Signal asal signal XT dan kita kenakan dia, kita bagi tambahkan dengan signal HT, kita combine dua signal ni dan kita untuk dapatkan satu signal yang baru, itu signal YT. Biasanya macam tu. Jadi macam mana nak selesaikan dia? Jadi yang pertama kita kena kenal pasti sama ada signal ni continuous ke discrete. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, ini adalah ciri-ciri untuk graf signal continuous. Okey. Dia continuous. Kalau tak confuse lagi continuous ke discrete, cek balik chapter 1. Jadi ini adalah graf untuk signal continuous. Jadi kita bila continuous kita nak buat convolution, kita kena ikut step-step convolution integral. Okey, jadi stepnya adalah saya ada buat catatan saya sendiri. Anda boleh merujuk pada slide, tapi saya guna catatan saya sendiri. Saya baru buat tadi. Baru lepas 15 minit sebelum kelas saya baru buat. Jadi saya contoh-contoh je. Tak cantik sangat, saya contoh-contoh saja. Sekejap saya sharekan. Sekejap ya. Okey, ada nampak tulisan ni? Tulisan dia buruk je. Saya baru buat 15 minit tadi. Boleh nampak? Boleh. Habis boleh nampak habis? Nampak cik. Nampak Farah nampak Farah? Boleh Amiruddin? Ha? Nampak tak Amiruddin? Nampak Okey, alright. Ini adalah tadi soalan ni saya nak tunjuk step dia. Step macam mana kita nak buat. Saya tunjuk step by step. Okey, ni adalah signal asal dia. Kita ada dua signal tadi, signal XT. Yang kedua adalah signal HT. Kita ada dua. Okey? XT dan HT. Jadi bila nak buat convolution, dia ada 5 step. Yang pertama step nombor 1. Ni step nombor 1. Ya. Okey, ni step nombor 1. Step nombor 1, kita kena tukar daripada T, ni T T kita kena jadikan dia tau. Apa-apa saja dalam graf ni yang ada T, kita kena tukar kepada tau. Contoh dia, XT kat sini asalnya XT. Okey. Asalnya XT, kita kena jadikan dia tau. XT jadi X tau. T kat sini akan jadi tau. Boleh? Okey. Sama juga dengan HT. HT dekat sini, ni HT. Kita kena jadikan dia H tau. T kat sini akan jadi H tau. Okey, ni step nombor 1. Simple je. Kita just tukar T kepada tau. Itu saja. Okey. Sekejap. Itu step nombor 1. Step yang kedua pula. Okey, step kedua, H tau, kita kena jadikan dia H negatif tau. Kita tambah negatif. Okey, ni H tau. Ini adalah H tau. Jadi H tau ni kita kena convertkan dia jadi negatif tau. Macam mana cara nak convert dia? Bila letak negatif tau, dia akan jadi mirror. Ibarat dia dekat-dekat sini, dia ada cermin. Dia ada cermin, jadi dia akan mirror, patah balik. Dia akan patah. Dia akan bayangkan, image dia akan pindah sebelah sini. Daripada sini, dia akan pindah sebelah sini. Jadi negatif 2 akan jadi negatif 2 akan jadi negatif 2, 1 akan jadi negatif 1. Itu adalah negatif tau. Boleh? Okey, ni step 1, step 2 senang. Dia terbalik. Mana ni H yang perlu mirror ni hanya untuk H tau saja. X tau tak perlu. Okey? Okey, next. Okey, step yang ketiga. Okey, step yang ketiga, daripada H negatif tau tadi, kita dah tukar H negatif tau. Step yang ketiga, kita kena tambah T. Ni, tambah T. Negatif tau, kita jadikan dia negatif tau tambah T. Macam mana cara nak tambah dia? Tambah saja.
tambah T, ni T tambah T. Jadi bila negatif tau tambah T, jadi dekat negatif 2 kat sini ni, yang ni pun akan jadi tambah T. Negatif 1 sini pun dia akan jadi ni tambah T. Okey? Ni. Negatif 1 tambah T, negatif 2 dia tambah T. Okey, boleh? Tu je prinsip dia. Step nombor 3, 1, 2, 3 senang. Okey, kenapa kena tambah T? T ni macam saya assume lah, macam sebelum-sebelum ni saya assume. T ni saya assume dia adalah sebagai tayar. Roda, tayar. Jadi tayar ni dia boleh bergerak. Jadi kenapa kita tambah tayar ni? Sebab kita nak biar dia boleh bergerak ke depan dan juga ke belakang. Okay. Jadi sekarang dia dah ada tayar, dia boleh bergerak. Okay. Next. Okay, barulah saya masuk pada kes 4. Kes 4 yang ramai orang dia sangkut dekat kes yang keempat. Kes keempat. Okey, kes keempat dia ada bermain-main dengan kes-kes. Ada banyak-banyak kes. Ada setengah tu kes 3. Kes 1, 2, 3 saja. Ada setengah sampai 4. Ada setengah tu sampai 5 kes. Okey, untuk kes ni macam mana kita nak tahu dia kes 1 ke 2 ke 3 ke 4? Kita kena try buat lah. Okey, yang pertama yang mula sekali. Okey, yang pertama kes 1. Dia akan start dengan kes 1. Kes 1 bila dua signal ni dia baru nak jumpa. Dia baru nak bertemu. Dia belum bercantum lagi. Dia baru nak bertemu. Maknanya ni masing-masing berada pada kedudukan asal dia. Maksudnya X tau ni berada pada 01. Okey, dan H negatif tau tambah T dia berada pada negatif T tambah negatif 2 tambah T, negatif 1 tambah T. Dia duduk pada keadaan asal dia. Okey, jadi bila keadaan asal kat sini, kita tengok kat sini no overlap. Dia tak ada overlap. Okey, bila tak ada overlap, maka kita declare dia sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Okey, lepas tu ni yang nombor pertama yang kita kena buat, ni. Yang kedua yang kita kena buat adalah kita kena cari ni, range ni. Macam mana cara nak cari range ni? Yang maknanya kena ada dua benda. Satu, kita tengok kawasan overlap. Yang kedua, kena tengok kawasan range. Ini yang pertama kena buat, ini yang kedua yang kena buat. Okey, macam mana nak cari benda ni? Okey. Jadi kita tengok pada paksi tau. Okey, kita tengok kat sini, compare. Okey, signal sini dengan signal ni, berapa range dia yang paling rapat? Contohnya pada X tau ni paling rapat dia kosong, ni kosong ni. H negatif tau tambah T ni yang paling rapat dia adalah negatif 1 tambah T. Negatif 1 tambah T. Ni antara yang paling rapat. Okey, jadi bila macam ni barulah kita boleh compare dia. Cara dia kita compare, kita ambil negatif 1 tambah T dengan kosong. Kita compare dua ni. Jadi negatif 1 tambah T dengan kosong ni yang mana sebelum? Maknanya ataupun yang mana paling kecil? Maksudnya kalau negatif 1 tambah T ni dia berada di sebelah kiri, kosong berada di sebelah kanan, bermaksud negatif 1 tambah T ni dia lebih kecil lah. Lebih kecil atau sama dengan kosong. Untuk saya declare semua negatif lebih kecil ataupun sama. Jadi kita tulis negatif 1 tambah T lebih kecil atau sama dengan kosong T. Jadi yang ni pindah sini dia akan jadi positif. Jadi T lebih kecil atau sama 1. Yang ni. Okey. Lepas tu no overlap. Bila no overlap dia kosong. Boleh ke? Boleh. Faham, cik. Esok nak kena buat ni. Nak kalau Boleh. nak tak nak memang nak kena faham juga. Okey, jadi bila kita dah ada dua ni, tengok kita dah ada dua ni. Okay, kita dah ada ini yang pertama. Ini yang kedua. Okey, barulah kita akan guna dalam formula. Kita ada formula. Formula convolution. Ini adalah formula convolution. Okey, formula convolution YT sama dengan XT convolution HT. Sama dengan integration negative infinity X tau HT minus tau D tau. Formula ni memang kena ingat, hafal. Memang kena hafal. Kena tahu. Okey? Okey, jadi kita dah tahu yang ni overlap. Bila overlap dia senang. Kalau overlap dia automatik. Apa-apa saja integration kat sini dia kosong. Dia kosong. Okey, jadi bermaksud kat sini pada T kurang atau sama dengan 1 ni. Okey. Keadaan YT dia, ni YT ni. Okey, YT ni adalah kosong.
pada YT sama kosong, pada at T less than or equal to 1, YT ni sama dengan kosong. Okey, itu yang pertama, kes yang pertama. Boleh? Saya nak masuk kes yang kedua. Okey, kes kedua. Okey, kes kedua kita gerakkan dia. Cik nak tanya. Ya, ya. Nak tanya apa? YT tu selalu kosong ah? Tak. YT tu kosong bila dia no overlap. Boleh? Thank you. Maknanya kalau signal tu no overlap, dia tak ada kosong bertindih, automatik dia kosong untuk YT. Okay. Tapi kalau untuk kes-kes lain yang kita tengok lepas ni Kita tengok yang kedua. Okey, kedua ni kes dia bertindih. Di mana H tadi. Tadi H tu duduk kat sini. Kan? Sekarang ni dah sliding ke depan. Kenapa? Sebab dia ada tayar tadi kan. Tayar tu dia sliding ke depan. Ni H. H ni dia dah ke depan. Okey, dan dia bertindih dengan X. Ni X tau. Yang ni X tau. Ni HT minus tau. Tau minus T. Ni. Jadi dia ada overlap. Ni dia overlap kat sini. Okey, bila ada overlap, YT mesti ada nilai. Dia tak boleh tak ada nilai. Okey, jadi cara dia macam mana? Yang pertama kita akan buat. Okey, yang pertama kita ambil nilai range ni. Range ni. Yang pertama kita kena buat range ni. Macam mana cara nak dapatkan range? Kita tengok nilai yang paling dekat. Okey, contohnya saya ambil untuk X tau ni, saya ambil kosong. Okey. Saya ambil kosong. Okey, yang untuk HT minus tau saya ambil ni. Negatif 1 tambah T. Saya ambil ni. Saya ambil antara dua ni, antara tempat yang bersilang ni. Jadi saya comparekan dua ni. Jadi saya compare negatif 1 tambah T, dia berada di depan kosong. Jadi bermaksud dia lebih besar atau sama kosong. Okey. Negatif 1 tambah T, dia berada depan pada kosong. Jadi dia bermaksud dia lebih besar atau sama kosong. Okey, jadi kita pindahkan negatif 1, pindah ke sini. Dia akan jadi T lebih besar daripada 1. Okey, yang kedua kita compare juga. Kita compare dengan 1. Ini 1 ni. Dengan negatif 1 tambah T. Negatif 1 tambah T, kita comparekan dengan 1. Jadi negatif 1 tambah T ni dia berada sebelum 1. Jadi dia lebih kecil atau sama dengan 1. Yang ni you kena pandai buat sendiri. Okey. Jadi kita selesaikan. Kita kena dapatkan T saja. Jadi negatif 1 ni pindah sini. Dia akan jadi tambah 1 kan. Jadi tambah 1. Jadi T lebih kecil atau sama dengan 2. Jadi kat sini dapat T lebih besar atau sama dengan 1. T lebih kecil ataupun sama dengan 2. Okey, then kita kena combine dia. Macam mana cara nak combine? Dia ikut matematik, dia ada step-step dia lah. Tapi nak senang cerita dia, kita letak nilai T kat tengah-tengah. T kat tengah, kita letak. Okey. Lepas tu, nombor paling antara 1 dengan 2, mana paling besar? 2. 2 paling besar kan? Jadi nombor paling besar kita letak di sebelah kanan. 1 ni lebih kecil, kita letak sebelah kiri. Lepas tu kita guna simbol lebih kecil atau sama. Lebih kecil atau sama. Kita guna tu. Jadi nak senang kita pakai lebih kecil atau sama je kita pakai. Jadi T jadi 1 ni lebih kecil atau sama dengan T. T ni pula juga lebih kecil atau sama dengan 2. Boleh? Ni penting. Kalau sini salah, maka seterusnya next semua jawapan akan salah. Yang ni. Ini penting. Okay, alright. Ada soalan? Boleh? Saya nak teruskan? Okey, saya teruskan. Okey, kita dah ada range tadi. Range dah ada. Okey, range ni kita dah ada. Yang ni kena simpan. Okey. Okey, kita pakai formula pula. Formula. Okey, formula ni kita nak dapatkan berapa nilai overlap tu. Formula kita adalah YT. Ini formula. YT sama dengan XT convolution HT. Sama dengan tulis balik formula dia. Integration negative infinity X tau HT minus tau D tau. Okey. Ni formula. Okey, ni formula. Jadi kita kena masukkan nilai. Jadi
Untuk nilai negatif infinity ni kita ambil kawasan overlap. Okay, kita ambil kawasan overlap. Ya. Okey, kawasan overlap. Okey, kawasan overlap adalah antara kosong dan negatif 1 tambah T. Kawasan overlap. Jadi kalau kosong, kita letakkan dekat bawah. Kalau negatif 1 tambah T, kita letak dia di atas. Ni integration. Kita nak buat integration. Kena tahu. Bawah dengan atas, dua-dua kena tahu. Okey, kosong dengan negatif 1 tambah T. Okey, lepas tu, okey, X tau. Formula seterusnya X tau. X tau ni X tau. Okey, ni. Ni X tau. Ni kan X tau kan. X tau ketinggian dia apa? 1. Okey. Ni tadi ni HT minus tau. Okey, ni untuk X tau. X tau ni. X tau ni pun 1. Okey, ketinggian dia 1. Dia 1. Okey, jadi bila 1 kita letak nilai dia. 1, 1. Maknanya X tau 1. HT minus tau pun 1. Jadi 1 dot 1, 1 lah. Lepas tu barulah kita kamir dia. Kita kamir dia, kamir 1 di tau akan dapat tau. Akan dapat tau. Macam mana tahu dapat tau? Ini kena tengok pengamiran balik. Kamir 1 di X akan dapat X. Kalau kamir 1 di tau akan dapat tau. Okey, ini pengamiran. Negatif 1 tambah T, kosong. Okey. Okey, lepas tu kita selesaikan pengamiran ni. Saya harap ingat kot pengamiran ni kan. Okey, jadi yang pertama yang atas ni, kita masukkan ke dalam tau. Dia akan jadi negatif 1 tambah T. Lepas tu dia akan tolak dengan kosong ni masuk dalam tau. Tolak kosong. Jadi, dia akan dapat negatif 1 tambah T. Ataupun, kita letak positif kat depan, T tolak 1 lah. T tolak 1. Okey. Iaitu pada T tolak 1 ni, bila ni, yang kita cari tadi. Okay, barulah kita letak kat sini. Boleh? Maksudnya pada at 1, T2, graf kita adalah pada T tolak 1. T tolak 1. Boleh ke? Okey ke? Okey. Okey nanti kena buat balik. Kena try ulang buat balik. Okey, kes yang ketiga. Dia banyak kes ada ni. Okey, kes ketiga. Graf HT tadi. Okey. Okey, graf HT tadi. Tadi graf HT tu ada dekat sebelah depan. Ni dia masuk lagi ke dalam. Dia sliding lagi dalam. Ni graf. Graf HT minus tau ni kat sini sekarang. Dia dah bergerak. Tadi dia duduk kat sebelah sini. Sekarang dia dah bergerak kat sebelah sini. Okey. Dan graf X tau tetap. Ni X tau. 0, 1 ni X tau. 0, 1 X tau. Okey. Jadi kawasan overlap adalah di kawasan sini. Ni overlap. Okey. Ni overlap ni. Okey. Jadi kita akan, yang pertama kita kena buat range dia. Range dia. Jadi kita ambil yang nilai terdekat lah. Okey, kita ambil contohnya saya ambil negatif 1 tambah T dengan 1. Saya compare kan. Negatif 1 tambah T dengan 1. Jadi negatif 1 tambah T, dia di hadapan 1. Jadi dia lebih besar atau sama dengan 1. Jadi kita kena buat T saja di tajuk. Yang ni kita pindah ke depan, dia akan jadi 2. Okey, yang kedua saya ambil seterusnya. Saya comparekan negatif 2 tambah T yang ni pula. Dengan 1. Negatif 2 tambah T dengan 1. Jadi negatif 2 tambah T dia berada sebelum 1. Jadi negatif 2 tambah T dia kurang ataupun sama dengan 1. Jadi kita jadikan T jadi tajuk. Jadi negatif 2 pindah sini jadi tambah 2. Dia akan jadi 3. Okey. Dia akan jadi 3. Okey, next kita kena combine. Okey. Next kita kena combine. Jadi nak combine macam mana? Cara dia saya bagi tahu. T letak kat tengah. Okey. 2 dengan 3 mana lagi besar? 3 lagi besar. Jadi 3 lebih besar kena letak dekat sebelah kanan. 2 lagi kecil letak sebelah kiri. Lepas tu buat simbol lebih kecil sama dengan 2. Boleh? Okay, alright. Next. Okay, formula. Kita masukkan tadi benda-benda tadi dalam formula balik.
Kita dah dapat formula tadi kan. Okey, formula dia XT YT sama dengan XT convolution HT. Ini formula dia. Okey, jadi kita kena masukkan atas upper limit dengan lower limit dia. Okey, tengok balik. Okey, sini. Okey. Tempat yang overlap. Okey, tempat overlap antara -2 tambah T dan juga 1, tempat overlap. Jadi -2 tambah T kita letakkan dekat bawah. 1 kita letakkan sebelah upper limit. 1. Okey. Okey, tempat overlap dia 1. Sini 1, sini pun 1. Masuk 1 di tau. Okey. Okey, lepas tu kita kamil lah. Kita kamil. Okey, kita kamil. 1 di tau akan dapat tau. Okey. 1 -2 tambah T, 1 -2 tambah T. Jadi kita kamil dia. 1 ni masukkan ke dalam tau. Jadi 1 tolak dengan -2 tambah T masuk dekat dalam tau. Akan dapat macam ni. Jadi last kali kita kira-kira dia akan dapat 3 tolak T. Okey, 3 tolak T. Boleh? Okey ke? Okey. Okey, jadi -3 tolak T ni pada 2T3. Di mana 2T3 ni kita cari tadi ni. 2T3 kat sini. Kita letak dia. Okey. Masa Zoom ni dah nak habis ni. Tak apa, sikit. Kes yang keempat. Okey, kes yang keempat dia kes dia no overlap. Okey, sebab kenapa no overlap? Sebab dia HT minus tau tadi. Ni HT minus tau tadi. Dia dah slide lagi. Dia dah bergerak ke depan lagi dan dia dah keluar daripada X tau. Ni X tau. 01. X tau tadi 01 kan? Jadi HT minus tau dia dah bergerak ke depan lagi. Jadi dia dah keluar daripada XT minus X tau. Dia dah keluar daripada X tau. Jadi kawasan dia no overlap. Dia tak ada overlap kat sini. Okay, jadi yang pertama kita akan buat range dia. Jadi -2 tambah T. Saya comparekan dengan 1. Jadi -2 tambah T, dia berada lebih besar atau sama dengan 1. Jadi T, yang ni pindah sini, tambah 2 lah, jadi 3. T lebih besar daripada 3. Okay, alright. Yang ni kita simpan. Lepas tu formula YT. YT sama dengan XT convolution HT formula. Okay. Lepas tu sebab dia no overlap dia kosong. Dia kosong. Jadi biarkan saja dia kosong. Kosong pada T lebih besar atau sama dengan 3. Ni yang kita cari tadi, kita letakkan dekat sini. Okey ke? Okey. Confused, cik. Confuse yang mana? Confuse yang mana? Semua? Dia punya calculation. Calculation. Integration Yang integration ni ke? Ya, cik. Okey, tak apa. Lepas ni saya cerita step dia. Step yang you kena ikut. Calculation tu memang you nak kena practice buat sendiri. Lepas ni, malam ni, kena buat balik sendiri. Buat sekali dengan example yang selepas ni dengan example part C saya nak. Esok saya akan test untuk part C. Example, kita ada exercise 4 kejap lagi kot. Exercise 4. Lepas tu dengan part C kita ada sama juga. Saya akan test anda semua kat situ. Jadi nak tak nak kena buat. Yang tu sebab calculation dia kena buat sendiri. Kena try buat sendiri baru anda lebih faham. Yang kat sini saya nak fokus cerita pada cerita. Pada case dia tu. Jadi tadi semua kita ada berapa case tadi? Kita ada 4 case Kita ada 4 case semua. Okey, jadi 4 case tu kita combine balik kat sini semua. Case 1 kita masuk kat sini. Case 2 masuk kat sini. Case 3 masuk sini, case 4 masuk kat sini. Kita buat YT sama dengan 0. T kurang pada 1. YT T tolak 1. Ni yang daripada case yang setiap semua tadi. Kita salin je balik. Ada 4 case. Yang last kali kita dapat. Contoh ni 0 T lebih besar daripada 3. Jadi 0 kita letak kat sini. Okey, T lebih besar daripada 3, kita letakkan dia dekat sini. Sama juga case 3, case 2, case 1 pun sama. Okey, dah sampai sini kira dah lega dah. Siapa dapat sampai sini kira dah bersyukur dah. Ini bukan step yang terakhir. Kita ada satu lagi step. Step yang kelima.
Okay. Step kelima, kita nak kena plot YT ni, kita kena plot graf dia. Okay, macam mana cara nak plot graf dia? Ni ada kat sini. Saya dah terangkan kat sini lah. Yang ni pun saya dah terang dalam YouTube saya dah terang itu. Jadi saya harap nanti balik, nanti bila balik lah, memang ada kat rumah kan. Lepas ni tolong tengok balik. Saya dah terang, dah dapat sampai sini. Cuma saya nak macam mana anda semua lukis graf. Daripada sini, macam mana nak lukiskan graf ni. Ni saya ada bagi contoh ni. Ni saya dah tulis contoh dia. Ni saya dah tunjuk macam mana nak dapatkan lukis graf ni. Ni step dia. Step dia. Nanti cuba fahamkan. Saya dah terangkan juga dalam YouTube hari tu. Okay. Esok yang penting, saya nak buat tutorial soalan part B dengan part C tu. Kita ada 2 jam masa, pukul 4 sampai pukul 6. Okay, kat blok E kat blok E. Kat blok E tingkat atas. Atas sekali kot, tengoklah atas sekali. Saya buat kelas underground tu, sebenarnya tak boleh buat kelas, saya nak buat kelas underground juga. Jadi jangan kecoh-kecoh, jangan bagi tahu orang lain. Sebab tak boleh buat kelas face to face, tak boleh. Tapi saya nak buat juga. Nak cerita macam ni tak puas lah. Boleh? Kena try buat Boleh, Cik. Kena try buat. Malam ni tolong buat. Saya harap-harap sangat-sangat masing-masing. Alright. Okay, kita ada 5 step yang kena ingat. Step 1, 2, 3 senang je. Okay, 1, 2, 3 senang. Ya, saya scroll balik. Step 1. Okay, step 1 daripada T jadikan kepada tau. Step 2, T jadi negatif tau. Step 3, negatif tau akan jadi negatif tau tambah T. Step 4, case. Case ni lah yang pening sikit. Ada case 1, 2, 3, ada case 1, 2, 3, 4 dan boleh jadi case 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh jadi. Bergantung kepada signal tu. Okay? Yang saya dah terang dah, case macam nak buat. Kalau tak faham pun, tengok balik. Cuba study balik. Macam mana nak buat case-case ni setiap satu ni. Dan case yang kelima, step yang 5 yang ni lah. Step yang kelima, kena lukis graf. Daripada kita dapat YT ni, kita kena lukis graf. Okay. Ada apa soalan? Ya. Yang apa yang X tau dengan apa X tau H tau Di mana tau? tolak itu memang dia satu ni tinggi dia ni. amplitude dia tu. Dia tengok pada soalan. Untuk soalan ni kalau dia tak bagi biasanya memang satu. Tapi kalau memang dia bagi, contohnya macam slide selepas pada ni. Ya, saya buka slide yang yang ni. Okey, saya buka slide yang ni selepas contoh yang ni. Ni. Selepas contohnya ni dia ada ni. Tengok Ada HT 3, XT 2. Jadi kalau macam 2 3 ni bila dia overlap kita kena buat 2 darab 3 lah, 6. Boleh faham? Okey. Faham. Kalau yang tadi satu sebab memang dia satu dia sama tinggi. Tapi kalau dia tak sama tinggi kita kena darab lah, 2 darab 3 dalam integration tadi. Okay, boleh? Okay. Nanti tolong buat exercise 4 dengan exercise dekat part C. Contoh-contoh pada part C. Boleh buat malam ni Okey, saya boleh Luqman gosok mata Luqman. Boleh? Okeylah, saya rasa masa dah nak habis. InsyaAllah boleh Encik. Boleh PM Exercise tu ambil dari mana? Exercise dalam CDOS ada. Dalam slide dalam CDOS. Part B, part C. Dalam CDOS ada. Ni semua dalam CDOS ni. Okey, Cik. Okey. Kalau tak ada masalah boleh PM saya. Boleh tanya dalam grup. Okey, jadi itu saja untuk kali ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik. Kejap. Saya nak kena Ya. Saya nak semua ada ke? Saya harap semua saya dah take note ni. Syazani, Yogeshwar